Okey, sebelum terlupa, saya akan menjelaskan nama Mu'tazilah ini diambil kerana Wasil bin Atha telah mengasingkan ataupun meninggalkan gurunya. Okey, Mu'tazilah itu bermaksud orang yang mengasingkan diri. Okey, jadi Wasil bin Atha ini telah mengasingkan dirinya daripada pengajian gurunya dan dia mewujudkan pengajian lain. Setelah itulah berkembangnya mazhab yang diberi nama Mu'tazilah ini. Sejak beliau meninggalkan gurunya atau mengasingkan diri dari mengasing kajian gurunya, gurunya telah mengatakan kepada murid-muridnya yang lain, i'tazala anna Wasil. I'tazala telah mengasingkan diri anna daripada kita Wasil. Okey, jadi gurunya berkata Wasil telah mengasingkan diri daripada kita ataupun Wasil telah tidak lagi menyertai pengajian bersama kita. Okey, jadi itulah sejarah wujudnya gelaran Mu'tazilah ini. Kerana sejak daripada pengasingan Wasil daripada pengajian gurunya itu, beliau telah digelar oleh ramai orang sebagai Mu'tazilah kerana membawa fahaman tersendiri. Okey, kita akan melihat kepada pandangan Mu'tazilah. Okey, yang pertama, orang yang berdosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Okey, inilah pandangan yang menyebabkan Mu'tazilah ini mengasingkan diri daripada majlis pengajian gurunya. Okey, dia tidak menerima orang Islam yang melakukan dosa besar ini sebagai ahli maksiat yang masih lagi mukmin. Jadi menurut Wasil, selagi mana mereka tidak bertaubat, orang Islam yang berdosa besar ini akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini bercanggah dengan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah yang mana orang yang melakukan dosa besar akan diazab di dalam neraka, kemudiannya mereka akan dimasukkan kembali ke dalam syurga. Jadi mereka tidak akan kekal dalam neraka. Itu pendapat mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi berbezalah dengan pandangan Mu'tazilah. Cuma azabnya lebih ringan berbanding kafir sejati. Okey, ini pandangan Mu'tazilah. Yang kedua, ini tidak ada di dalam buku teks. Yang saya letakkan bunga-bunga ini menunjukkan tidak ada maklumat ini di dalam buku teks. Ia hanya sebagai maklumat tambahan. Orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar tidak lagi dikira sebagai mukmin, tetapi juga tidak kafir. Ini pandangan Mu'tazilah. Orang yang melakukan dosa besar tidak dikira sebagai mukmin lagi, bukan Islam, dan juga bukan kafir. Jadi mereka berada di mana? Mereka berada di satu tempat di antara dua tempat yang mereka panggil al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Kemudian yang ketiga, penolakan mukjizat haisiyah ataupun mukjizat panca indera para nabi. Contohnya Mu'tazilah tidak menerima mukjizat Nabi, contohnya keluar air dari celah-celah jari, bulan terbelah dua, tongkat Nabi Musa menjadi ular dan sebagainya. Mereka tidak menerima pendapat ini, tidak menerima mukjizat hissiyah ini. Kerana apa? Kerana mereka tidak boleh menerima sesuatu yang menyalahi logik akal. Jadi bila mereka tidak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengimani secara sebenar-benarnya, dan mereka mengutamakan kepada logik akal, inilah hasilnya mereka tidak boleh menerima perkara-perkara ghaib, al-ghaibiyat. Yang mana perkara ghaib ini wajiblah bagi orang Islam untuk mengimani. Pandangan Mu'tazilah adalah Al-Quran itu makhluk dan baru diciptakan. Baru diciptakan ini saya mengambil daripada sumber yang lain. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Kerana apa? Kerana mereka melihat tulisan, kerana mereka melihat kertas itu yang dicetak di atas kertas itu. Jadi mereka menganggap Al-Quran itu makhluk. Pandangan ini adalah sama seperti mana Kristian. Jadi perkara ini telah menyebabkan akidah mereka salah dan menyebabkan mereka keluar daripada Islam. Sama macam agama lain kan. Bila menganggap Al-Quran itu makhluk, kita seolah-olah menganggap Allah itu makhluk lah. Jadi pandangan ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Seterusnya kita akan melihat kepada Qadariyah. Qadariyah, bila kita sebut Qadariyah, ia adalah mengenai qada dan juga qadar, mengenai takdir.
qadar kan, qadar mengenai takdir. Jadi apa yang mereka faham dan pegang dalam aliran ini adalah mengenai takdir. Okey, kita tengok macam mana. Yang pertama, fahaman ini muncul di Basrah berikutan timbulnya perbincangan hebat orang Islam mengenai masalah qada dan qadar. Okey, mereka membincangkan masalah qada dan qadar. Di mazhab ini diasaskan oleh Ma'bad bin Ubaidillah Al-Juhani. Okay, Ma'bad bin Ubaidillah Al-Juhani. Okey, ini adalah sumber lain yang saya cuba dapatkan. Okey, Ma'bad bin Ubaidillah Al-Juhani ini telah diperalatkan oleh penganut Kristian yang bernama Susan. Okey, jadi apa yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah salah satu usaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi mereka mewujudkan pelbagai aliran untuk mengacau bilaukan umat Islam punya pegangan dan juga akidah. Inilah yang dihantar oleh penganut Kristian. Nampak usaha mereka ini telah bermula sejak dari zaman dahulu lagi. Okey, jadi Ma'bad telah terpengaruh dengan pandangan seorang Kristian yang memeluk Islam. Kemudian jadi dalam ajaran Qadariyah yang dicetuskan oleh Ma'bad bin Ubaidillah Al-Juhani ini, Ma'bad telah membawa banyak ideologi ataupun pandangan yang beliau ambil daripada seorang Kristian yang memeluk Islam. Okay, jadi saya tidak tahulah siapa nama orang Kristian itu. Yang mana orang Kristian ini asalnya dia Kristian, kemudian dia telah memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, dia telah murtad. Jadi Ma'bad berpegang kepada yang memeluk Islam ini, kemudian telah murtad. Okey, jadi nampak tak macam mana yang dibawa oleh Ma'bad ini? Aliran yang macam mana yang dibawa oleh Ma'bad ini? Okay, jadi tentulah yang menyalahi. Sebab apa? Sebab orang Kristian itu memeluk Islam kemudian telah murtad. Okey, jadi kita tengok nama mazhab ini timbul daripada perkataan Al-Qadru. Qadar lah. Kerana mereka mengatakan segala kerja manusia itu terjadi dengan kehendak dan kuasanya sendiri. Kerana Allah telah memberi bahagian kepadanya. Jadi dalam aliran Qadariyah yang berkaitan dengan qada dan qadar atau takdir manusia ini, mereka tidak percaya kepada kuasa Allah. Jadi menurut mereka, takdir Allah itu tidak terjadi kepada manusia. Allah tidak berkuasa menetapkan takdir. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, itu adalah salah satu rukun iman. Tetapi mazhab Qadariyah tidak mengimani perkara ini. Kerana bagi mereka, apa yang Allah catatkan di Lauh Mahfuz itu semua tidak akan berlaku kepada manusia. Kerana manusia berkuasa untuk menentukan apa yang dia nak buat. Dan apa yang dia nak buat itu terjadi dengan kuasa yang dia miliki sendiri. Kuasa ni, jadi apa yang kita buat sekarang, kita makan, kita masak, apa sahaja yang kita buat, lakukan kita setiap hari menurut mereka adalah dikawal oleh kuasa kita sendiri, tanpa campur tangan daripada Allah. Jadi mereka menafikan takdir Allah ke atas diri manusia, dan juga manusia itu mempunyai kuasa untuk menentukan diri dan masa depan sendiri tanpa ada kaitan dengan Allah. Okey, ini adalah Qadariyah. Okey, kita lihat kepada pandangan Qadariyah. Segala usaha dan perbuatan manusia itu terjadi dengan kehendak mereka sendiri. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi. Kedua, percaya bahawa Allah tidak menentukan apa-apa takdir manusia. Menafikan kewujudan titian sirat, mizan, hisab, syurga dan neraka pada masa sekarang. Okay, jadi bermaksud, mazhab Qadariyah ini menafikan titian sirat, mizan, hisab, syurga, neraka pada waktu sekarang. Jadi mereka kata sekarang belum ada syurga, sekarang belum ada neraka, hisab, mizan dan sebagainya itu. Sebab bagi mereka, buat apa Allah hendak mewujudkan syurga sedangkan syurga itu belum diduduki oleh manusia. Jadi segala kemewahan, segala yang dimahukan ada di dalam syurga. Dan jika sudah ada pada masa sekarang, ia seumpama sesuatu yang sia-sia. Okey, itu menurut logik akal mereka lah. Sebab mereka mengumpamakan seseorang yang membina sebuah rumah besar, setelah menyiapkan segala kemewahan, segala apa yang dimahukan di dalamnya, tetapi kemudian tidak ada orang yang mendudukinya. Jadi perbuatan tersebut sia-sia. Bagi mereka, melakukan sesuatu yang sia-sia itu adalah mustahil bagi Allah. Okey, itu menurut pandangan mereka.
Jadi mereka menafikan kewujudan perkara gaib ini pada masa sekarang. Menurut mereka semua ini akan ada, tetapi akan tempat. Mereka menerima ibadah fardu sahaja dan mengingkari ibadah sunat. Okey, mereka tidak melakukan ibadah sunat. Kemudian ini adalah tambahan, berpandangan Allah tidak tahu tentang sesuatu sehinggalah perkara itu berlaku. Okay, jadi menurut mereka Allah itu tidak tahu apa-apa. Jadi mereka menafikan sifat Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Jadi perkara ini adalah sesuatu yang bercanggah dengan akidah yang menyebabkan mereka telah terkeluar daripada Islam. Kerana menganggap Allah itu tidak tahu, menganggap Allah itu jahil. Jadi ini akidah yang bid'ah, sesat, yang tidak dapat diterima oleh akidah ahli sunnah wal jamaah.